Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kelas 3 Proaktif akan membentangkan bab 6 dalam subjek geografi tingkatan 3, yaitu tentang sumber semula jadi di Malaysia. Bab ini bukan sekedar hafal nama pokok atau lokasi Lombong, tapi tentang bagaimana alam sekitar kita menyumbang kepada ekonomi, kehidupan harian, dan masa depan negara. Dari hutan hujan tropika sampai ke petroleum di dasar laut, semuanya ada peranan masing-masing. Di Sabah sendiri, kita ada contoh sumber semula jadi yang penting. Hutan bakau di Sandakan, gas asli di Sipitang, dan kawasan perindustrian di Kota Kinabalu. Jadi, topik ini bukan saja dekat di hati, tapi juga dekat dengan kampung halaman kita. Harapnya, lepas pembentangan ini, kita semua bukan saja tahu apa itu sumber boleh baharu dan tidak boleh baharu, tapi juga lebih paham kenapa kita perlu jaga alam sekitar. Bukan sebab mau lulus peperiksaan saja, tapi sebab masa depan kita tergantung padanya. Saya akan menjelaskan subtopik 6.1, sumber semula jadi di Malaysia. Sumber semula jadi merujuk bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di atas permukaan bumi, di dalam bumi, atau di dalam air. Terdapat dua jenis sumber semula jadi, yaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Sumber boleh baharu ialah sumber semula jadi yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Sumber ini boleh diperbaharu melalui beberapa kaedah, yaitu hutan, surya, tani, dan air. Sumber tidak boleh baharu pula ialah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Sumber tenaga alternatif berasaskan alam semula jadi seperti surya, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan, dan tinja haiwan untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik, tenaga surya, biomas, ombak, geoterma, dan angin. Sumber tenaga alternatif bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas, dan arang batu. Antara sumber tenaga alternatif di Malaysia ialah tenaga hidroelektrik, tenaga surya, tenaga biomas, serta tenaga angin. Contoh sumber mineral logam ialah emas, biji timah, biji besi, kuprum, serta bauksit. Manakala untuk contoh sumber mineral bukan logam pula ialah batu granit, gas asli, pasir, petroleum, arang batu, serta kaolin. 6.2. Taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Sumber semula jadi boleh baharu, yaitu air, sebagai empangan hidroelektrik. Jumlah hujan kira-kira 2.600 mm setahun, menjadikan Malaysia amat berpotensi untuk membangunkan kuasa hidroelektrik. Tahukah Anda, empangan Bakun merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar di Malaysia? Seterusnya, sumber semula jadi boleh baharu yang terdapat di hutan. Jenis hutan dan tani. Yang pertama, hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika ini mempunyai tani aluvium dan tani letrid. Lokasi, bahagian tengah semenanjung dan bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Sumber yang terdapat di hutan ini iaitu cengal, meranti, merbau, musawa, celutung, dan banyak lagi. Manakala jenis haiwan pula yang terdapat di hutan ini ialah harimau, gajah, tapir, landak, kancil, dan monyet. Seterusnya, hutan paya air tawar. Jenis tani pada hutan ini ialah tani gambut dan tani aluvium. Lokasi terdapat di sekitar Tasik Chini, Tasik Perak, Rombin, dan Pekan Pahang. Lokasi kedua, Sabak Bernam dan Tanjung Karang, Selangor. Dan juga dataran hilir Perak, sekitar Sungai Lumpur dan Sungai Ranjang, Sarawak. 6.3
kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Sumber semula jadi memainkan peranan penting dalam menjana pendapatan negara. Antara sumber utama yang menyumbang kepada ekonomi negara ialah petroleum, gas asli, dan kayu balap. Melalui sektor ini, Malaysia dapat memperoleh hasil ekonomi yang tinggi serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu, sumber semula jadi juga menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran seperti petroleum kepada industri petrokimia, pasir kepada industri pembinaan, kayu balap kepada industri pembuatan perabot, dan hasil hutan kepada industri kraftangan. Itu sahaja untuk bab 6 sumber semula jadi di Malaysia daripada kami. Sekian dan terima kasih.